Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhari bintun Datuk Abang Haji Openg berikutan dengan pelantikannya semula sebagai Ketua Menteri Negeri Sarawak yang ke-6. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Penolong Pesuruh Jaya Polis Sulaiman bin Alidin sebagai Timbalan Pesuruh Jaya Polis, iaitu bagi menggantikan Pengiran Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid yang telah menamatkan kontrak perkhidmatannya. Pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai pada hari Khamis 11 hari bulan Jamadil Awal 1443 bersamaan 16 hari bulan Disember 2021. Satu kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,386 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,166 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 0.1%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tidak ada kes dalam kategori 4 dan satu kes adalah dalam kategori 5. 9 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,083 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 203 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 4.7%. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengongsikan mengenai pencapaian program vaksinasi kebangsaan pada 17 Disember 2021. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin ialah 94.3%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 91.6%. Dan kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 5.9%. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu depan bagi penduduk-penduduk yang tidak dapat menerima vaksinasi di klinik disebabkan masalah kesihatan ataupun kesukaran bergerak. Perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dijalankan di beberapa mukim, iaitu Mukim Lumapas, Mukim Gadung B, Mukim Kota Batu, Mukim Kuala Belait, Mukim Tanjung Maya, Mukim Syria dan Mukim Brakas A dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Penduduk yang sesuai bagi perkhidmatan rumah ke rumah ini akan dihubungi terlebih awal oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi saringan awal dan mereka yang dihubungi perlu mengongsikan kad pengenalan atau pasport serta kad ataupun BRUHIMS jika ada. Manakala perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan statik akan dijalankan di Kampung Bukit Beruang, Mukim Telisai,
pada hari Rabu 22 Disember dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang bertempat di Dewan Sekolah Menengah Saidina Osman. Penduduk Kampung Bukit Beruang, Mukim Talisai dan persekitaran adalah dialu-alukan untuk hadir bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dos kedua dan dos ketiga. Dan klinik vaksinasi ini juga dibukakan secara walk-in bagi penduduk yang berumur 18 tahun ke atas dan belum lagi menerima vaksinasi COVID-19. Dokumen yang diperlukan bagi individu yang ingin mendapatkan vaksinasi adalah kad pengenalan atau pasport, bruhim jika ada, dan kad vaksinasi COVID-19 itu bagi mereka yang menerima suntikan dos kedua dan dos ketiga. Bagi sekatan pergerakan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan dan dikumpan di seluruh negara, di mana kesemuanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Festival Seni dan Budaya Bimyaga Budayo kali ketiga membuka tirainya malam tadi dengan majlis pembukaan rasmi festival yang berlangsung secara maya melalui YouTube Kebudayaan Kesenian. Menyertai majlis yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dengan tema Jauh di Mata, Dekat di Hati, festival menggambarkan kesulitan untuk melaksanakan kegiatan sosio-budaya yang meraikan seni budaya Bimyaga tetapi didekatkan dengan penggunaan teknologi dan kesamaan rasa yang mendalam terhadap mempertahankan seni budaya serantau. Diadakan juga bersempena dengan Brunei December Festival, pengisian acara termasuk tayangan montaj video kenangan Festival Seni dan Budaya Bimyaga Budayo kali kepertama dan kedua. Turut diadakan persembahan-persembahan dari negara-negara ahli Bimyaga dengan paparan video temu bual artis, pakar budaya dan profesional dari rantau Bimyaga. Pada tahun ini, negara Brunei Darussalam adalah negara tuan rumah bagi festival ini. $20 buah keluarga yang memerlukan di keempat-empat daerah menerima derma berbentuk perabot pakaian serta hamper makanan. Majlis pengagihan derma berlangsung di Markas Angkatan Simpanan Melayu di Raja Brunei, Rimba. Hadir Puan Yang Terutama Humaira Rigi Ziroki, Duta Besar Istimewa Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Sumbangan yang disalurkan merupakan projek amal Jiwaku Ikhlas edisi ke-9 itu dianjurkan oleh Chris Carmilla Creation dengan kerjasama Angkatan Simpanan Melayu di Raja Brunei. Juga hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Anulah bekerjasama dengan banyak pihak untuk mengembangkan lagi supaya banyak sumbangan derma yang kami terima agar banyak bantuan dapat kita ni bantu. Majlis Kenaikan Pangkat dan Pelantikan Timbalan Pesuruhjaya Polis berlangsung kemarin di Dewan Banquet Mess, Kompleks Ibu Pejabat Polis Gadong. Pelantikan dan kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Majlis Pemasangan Pangkat dan Penyerahan Surat Pelantikan Penolong Pesuruhjaya Polis Sulaiman bin Alidin disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Erwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Polis Pasukan Polis di Raja Brunei bersama Pengiran Datin Haji Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman selaku Yang di-Pertua Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti. Ke arah meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai pentingnya sokongan ibu bapa, guru-guru dan orang ramai dalam membentuk kecemerlangan kanak-kanak, kemarin diadakan forum secara maya bertajuk Anak Aset Negara Kita Ni. Bersempena sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2021, forum diadakan melalui kerjasama Majlis Belia Brunei dan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM serta disokong oleh Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Jabatan Pendidikan Kokurikulum, Kementerian Pendidikan, Yayasan Kanser Kanak-Kanak YASKA dan Brunei ICT Awards BIKTA.
Menyertai forum yang berhormat Dayang Karunisa binti Awang Haji Ashari, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga selaku Yang di-Pertua Majlis Belia Brunei. Forum melibatkan kanak-kanak berumur 12 hingga 17 tahun yang ditemani oleh ibu bapa atau mentor masing-masing dalam mengongsikan kejayaan yang dicapai dari sudut berbeza iaitu kesenian, sukan, ICT dan kehidupan seharian. Kementerian Hal Dalam Negeri dan Jabatan Daerah Temburong mengadakan taklimat pemberigaan sistem dan aplikasi mudah alih e-undi PMKK khusus bagi ahli-ahli Majlis Perundingan dan penduduk-penduduk Kampung Ratai dan skim Tanah Kurnia Rakyat Jati Kampung Ratai. Sesi diadakan di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Temburong. Sistem berkenaan merupakan proses pengundian dan pemilihan calon-calon penghulu mukim dan ketua kampung dengan menggunakan sistem pengundian secara elektronik sebagai alternatif tambahan kepada kaedah yang sedia ada menggunakan kaedah konvensional. Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Secara ringkasnya, aplikasi e-undian ini membolehkan kepada penduduk-penduduk yang mendaftarkan ke dalam sistem ini untuk membuat undian secara atas talian ataupun online voting. Jadi ini adalah amat memudahkan kepada penduduk-penduduk, tidak perlu datang ke majlis-majlis pengundian, di rumah saja boleh mengundi pada tarikh-tarikh yang tertentu. Jadi ia adalah amat mudah, amat efisien dan selamat lebih-lebih lagi semasa musim semasa COVID-19 ini. Kementerian Hal Agama melalui unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bil Madaris Al-Arabiyah mengadakan majlis sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia tahun 2021. Majlis perasmiannya berlangsung secara dalam talian. Awang Haji Muhammad Seterudin bin Haji Timbang, pemangku setiausaha tetap Kementerian Hal Agama, dalam ucapannya menggariskan mengenai peranan bahasa Arab dalam pengajaran dan pembelajaran yang sangat berkait dengan kehidupan seharian. Dengan tema Bahasa Arab dan Komunikasi Tamadun, sambutan diharap akan dapat mencapai matlamat dan objektif dalam mempromosikan penggunaan bahasa Arab di negara Brunei Darussalam, khususnya bagi guru-guru dan pelajar-pelajar di sekolah Arab. Justru, guru-guru dan pelajar diharap akan dapat mengintegrasi teknologi moden dan meningkatkan kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab. Sementara itu, sebanyak 12 jenis pertandingan telah dibukakan kepada sekolah-sekolah rendah, menengah, institusi tinggi dan orang ramai semasa Karnival Bahasa Arab sempena sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia dan Brunei December Festival. Kemarin, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui Fakulti Bahasa Arab dengan kerjasama Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam telah mengadakan majlis penyampaian hadiah dan sijil bagi acara berkenaan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Tuan Nawaf Mazi Al-Bdawi, Charge d'Affaires Interim Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam. Karnival Bahasa Arab yang diadakan selama sebulan sehingga 18 Disember 2021 ditaja oleh Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam. Karnival antara lain bertujuan untuk mewujudkan persekitaran bahasa Arab yang kondusif, memberikan kepentingan bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa ibadat, bahasa ilmu dan bahasa tamadun kepada masyarakat. Juga hadir Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa. Juga bersempena dengan sambutan Hari Bahasa Arab Sedunia, Pusat Bahasa Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menganjurkan Forum Bahasa Arab. Forum yang diadakan secara dalam talian itu dihadiri oleh lebih 70 penggiat bahasa Arab. Forum mengetengahkan tajuk Bahasa Arab sebagai sebuah jambatan peradaban yang menegaskan kepentingan bahasa Arab dalam menghubungkan pelbagai bangsa di dunia melalui penyebaran budaya, sains, sastra dan sebagainya. 3 ahli panel dijemput bagi membincangkan tajuk tersebut.
Forum diharap dapat memberi manfaat dan membuka minda bukan hanya pengguna dan penutur bahasa Arab, bahkan orang ramai tentang kepentingan bahasa Arab sebagai sebuah jambatan peradaban. Setelah beberapa bulan teranah di rumah, kanak-kanak telah mula dibenarkan untuk keluar rumah bagi melakukan aktiviti riadah. Langkah itu jelas memberi kegembiraan kepada mereka, apatah lagi ibu bapa. Walaupun berada di luar rumah, keselamatan dan kesihatan kanak-kanak tetap diutamakan. Melakukan aktiviti di luar sememangnya lebih kurang risiko penularan COVID-19 kerana banyak ruang untuk mengamalkan penjarakan sosial serta pengudaraan yang lebih baik. Tetapi tidak semestinya tiada berisiko. Bersama Nadira Haji Umar untuk laporannya. Keceriaan kanak-kanak bermain dapat dilihat setelah mereka dibenarkan keluar rumah melakukan aktiviti atau beriadah bersama ibu bapa yang sudah lengkap divaksinasi. Langkah itu bukan hanya memberikan keceriaan kepada kanak-kanak tetapi juga kepada ibu bapa dan penjaga sekaligus memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk menghirup udara segar. Bersyukurlah kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas kurnianya jualah. Lagipun dengan kebijaksanaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga dengan adanya vaksinasi kepada orang ramai. So kami dapat dan telah membawa anak-anak kami keluar untuk beriadah. Anak-anak rasa gembira dapat beriadah di taman-taman dan sebagainya. Diorang juga boleh masuk ke mana-mana, yang penting ibu bapa atau penjaga haruslah sudah mempunyai suntikan 2 dos vaksin. Pihak kerajaan telah memberikan kelonggaran buat kami ibu bapa. 4 bulan sudah teranah di rumah kan. Ni membawa dorang keluar beriadah di pantai lah. Happy pasal selama ni kan payah keluar. Anak-anak pun, Mami bila kan keluar, bila kan berjalan. Alhamdulillah happy lah. Syukur juga. Kehidupan di fasa awal endemik COVID-19 memerlukan orang ramai untuk memainkan peranan masing-masing dengan lebih bertanggungjawab terhadap kesihatan diri sendiri dan juga orang sekeliling. Meskipun kadar vaksinasi golongan dewasa dan remaja berusia 12 hingga 17 tahun meningkat, orang ramai diingatkan supaya tidak mengambil mudah prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan seperti pemakaian sungkup muka dan penjarakan fizikal. Dengan pematuhan SOP yang berterusan, kita boleh mengekang penularan wabak COVID-19 dan melindungi persekitaran kanak-kanak. Laporan Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Sukan. Saingan bola sepak Piala Suzuki AFF 2020. Thailand mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan A selepas berjaya mengalahkan pasukan tuan rumah Singapura 2-0 malam tadi. Gol hasil jaringan Ilyas Dolah dan Supachai Jaidet pada separuh masa pertama sudah cukup untuk membantu Thailand meraih kemenangan selesa, sekaligus memberi amaran kepada pasukan lain dalam perebutan kejuaraan musim ini. Pasukan Gajah Putih kini dijadualkan bertemu pasukan kedua kumpulan B dalam saingan separuh akhir, manakala Singapura yang menduduki tangga kedua kumpulan dijadualkan bertemu pemenang kumpulan B. Dalam aksi perlawanan lain, Bienvenido Maranon muncul wira Filipina selepas jaringan hat-tricknya membantu mengalahkan Myanmar 3-2. Kedua-dua pasukan tidak mara ke pertandingan seterusnya dengan Filipina menamatkan saingan di tangga ketiga kumpulan A, manakala Myanmar di tempat keempat. Sementara itu, saingan Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi awal pagi tadi dengan 1 perlawanan.
Dalam perlawanan yang berlangsung di Elland Road itu, pasukan tuan rumah Leeds United tewas kepada Arsenal dengan jaringan 1-4. Terdahulu, perlawanan antara Aston Villa menentang Burnley terpaksa ditangguhkan disebabkan protokol kesihatan COVID-19. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan yang menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.